Okay, go. Mostly tafsir Anas Yamak dia kebanyakannya sama. Kecuali tafsir Ibn Katsir dia panjang sikit, dia banyak bagi hadis-hadis dan dia banyak elaborate dekat ayat Muhammad, ayat yang ayat ke-15 terpanjang. Dia elaborate tentang apa yang dimaksudkan dengan wala taziru waziratun wizra ukhra. Ibnu Katsir dia ada cerita tentang apakah status, sebagai contoh orang yang gila, lepas tu kemudian status bayi yang mati dalam keadaan dia masih dalam Orang gila, bayi mati, bayi lepas tu orang yang tuli, Ustaz, orang tuli, orang yang kita letak dalam kategori tidak ada taklif tak ada taklif. Itu Ibnu Katsir dia hurai panjang lah tentang wala taziru waziratun wizra ukhra. Ini menarik ayat 15 sebab mungkin kalau entah orang yang ada masalah mental dia ada taklif tak? Ada kan? Tak ada kan? Sebab dia tak boleh fikir dengan waras. Dia kes tu banyak sekarang ni, betul tak? Banyak. Dia sakit mental. Nak bangkitkan isu ni. Kalau kita nak kaitkan dengan keadaan sekarang ni, orang yang sakit mental. Apa definisi sakit mental kan? Tak apa, benda tu kita boleh sembang nanti insya-Allah. Ini benda boleh sembang lah ni. Sebab grup-grup kita tu semua ada doktor, best nak sembang. Mental health. Diorang maknanya kumpulan yang tidak diberikan taklif. Rufi'al qalam an thalath, anil naim hatta yastayqis, wa anil majnun hatta tak ingat dah, wa anil tak ingat dah, lupa. Okey, so cantik, settle. So Fakrul bangkitkan isu menarik. So apa yang saya kata okey, makna jadikan nota Fakrul boleh. Kita nak membumikan ayat ni dalam konteks masa. Okey, so saya tertanya-tanya kan, kenapa kena ada ayat macam ni kan? Okey, ayat sebelumnya cerita pasal Iqra' kitabaka, mana hari kiamat lah. Okay, hari kiamat kita tak boleh tanggung pahala orang. Kita tak boleh ambil pahala orang sebagaimana kita tidak akan dipertanggungjawabkan dengan dosa orang. Okey. Tak apa, jagi terperah otak. Apa lagi finding korang? Kalau setakat tu settle lah. Anda rasa setakat tu lah, kalau bagi anda setakat mana apa yang tak baca tu benda biasa lah. Dia banyak berulang, Ustaz. Banyak. Cuma huraian dia sedikit beza. Ayat 13, Al-Isra. Kenapa, Syekh? Faiz mana? Ayat 13. Hafizul Faiz. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irah. Rasanya Ustaz Faiz ni kot, Ustaz. Ayat 15. Faiz ada hurai ayat 15. Manih tada. Fa innama. Hurai kat mana? Dekat Facebook, Ustaz. Baru lagi? Okey, sudut pandang Faiz dia sudut apa? Mi? Sudut pandang dia, maning tada tu menunjukkan bahawa memang kita tak ada kuasa nak bagi hidayah kat orang. Kita tak ada kuasa nak bagi hidayah pada orang. Tapi ayat lepas tu ada perkataan tentang bola tu, ayat dia lain. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Oh, okey. Kesesatan tu pada orang tu ada yang pilih. Oh, menarik. Okey, menarik. Korang dengar ke? Tak. Dengar, Ustaz. Oh, hebatlah kalau korang dengar. Tak jelas. Tak jelas. Tak apa, saya dengar. Okey, so saya kena rujuk Faiz punya kuliah, nak tengok sudut pandang dia. Okey, korang tahu kan kita punya pendekatan dalam tasik ni adalah kita nak tunjukkan setiap ayat tu semua support ayat satu. Semua ayat dalam Isra' ni, semua ayat kita jangan tengok isolated. Semuanya cerita pasal macam mana nak kembali ke Baitul Maqdis. Itu yang mahal kita punya tasik ni. Tetapi itu mencabar tu. So that's why anak-anak buat brainstorming ni memang kena guna kepala otak sikit lah. Tapi tak apa. It's okay. Walaupun waktu dia tak sesuai. Kedua belah. Tak logik tu buat brainstorming. Okay. Apa lagi yang adik-adik temui? Sorry saya sebut korang sebab sedap sikit sembang macam tu. Tak ada kot, Ustaz. Saya rasa pun macam sama je. Yang lain tu maknanya tak ada benda baru lah. Maknanya kita dah faham ayat tu. Fakrul ada?
Tak ada Ustaz, banyak yang sama bro. Okey, kalau macam tu korang cuba tengok Okey, lepas Allah cerita pasal kemenangan akhir zaman, kemudian Allah cerita pasal Quran. Okey, Allah cerita pasal Quran dengan functionnya memberikan berita gembira ayat 9, dengan memberikan berita duka cita pada orang kafir. Makna kemenangan ayat 9, tema ayat 9 adalah berita kemenangan, idza ja'a nasrullah. Kemudian tema ayat 10, tabat yada abi lahab wa tab lah, iaitulah merana dalam neraka. Settle. Apa yang korang nampak dari sudut kenapa Allah sebut Quran bila Allah cerita pasal kemenangan yang tak berlaku lagi? Aqwam. Aqwam ni apa? Setakat duk baca-baca. Aqwam ni saya faham dia membangkitkan Ustaz. Membangkitkan. Yes. Qama kan bangkit kan? Kalau sebut berdiri, berdiri dia tak nampak sangat. Tapi kalau bangkit dia nampak. Okey, maknanya Quran akan membawa kepada kebangkitan daripada kematian. Ba'atha lah, ba'atha. Dia akan membawa kebangkitan. Aqwam juga lebih lurus daripada Taurat. Maksudnya lebih menyampaikan ummatul kitab, ya, umat Islam kepada apa yang Taurat sarankan. Sebab lepas ayat ni dia akan masuk wasiat Taurat lah. Tetapi Quran bukan hanya copy paste Taurat. Dalam surah Al-Isra, Ibnu Mas'ud saya rasa yang kata dalam surah Al-Isra ada 10 wasaya Taurat. Tetapi Quran present dengan lebih aqwam, dengan lebih komprehensif. Ada benda tak ada dalam Taurat, ada dalam Quran kali ini. So called 10 wasiat lah. Untuk, maknanya kita pewaris Musa. Kitalah pewaris Taurat yang sebenar, menerusi Quran. Itu yang saya temui. Okey. Apa lagi yang korang terfikir? Kenapa Allah cerita pasal kemenangan, tiba-tiba cerita pasal Quran? Sudah pasti cara nak menang lah, betul tak? Cara nak menang. Kena kembali kepada Quran dulu. Cara nak menang, guidance, kena follow Quran. Hadha isim isyarah lil qarib. Okey, setelah. Okey. Nak. Ni masak ni. Bos sikit. Terlupa nak makan. Okey. Lepas tu Allah cerita pasal manusia yang berdoa untuk keburukan. Cepat benar dia berdoa dengan keburukan. Sebagaimana dia nak cepat dapatkan kebaikan, dia juga cepat berdoa nakkan keburukan kepada orang lain. Maksudnya, kalau kita boleh kata macam ni kot, kenapa Quran, lepas Allah cerita pasal Quran, Allah cerita pasal manusia gopoh-gapah. Ajulah. Kenapa? Maksudnya Quran sepatutnya menyebabkan tenang, betul tak? Jadi anda terus teringat bila kita kata macam ni, ayat 11, dia mengingatkan kita penghujung surah tahu, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas. 'Alan nas. Kat sini al-insan. 'Alan nas, ya 'ala mukthin. Mukthin. Baca pelan-pelan. Sebab Quran turun asing-asing, lama-lama, ansur-ansur, sebab dia nak bagi solution, betul tak? Dan sifat orang yang dapat solution ni adalah dia dapat ketenangan. Mungkin gitu kot kita boleh kaitkan ayat 11. Ayat 11 ni dengan hujung surah. Allah cerita pasal ketenangan, ketenangan hati adalah sebab Quran turun ansur-ansur. Quran turun ansur-ansur. Jadi pengajarannya baca Quran pelan-pelan, tadabbur, supaya kita dapat solution. Sebab hujung surah pasal solution. Hujung surah sifat penurunan Quran. Awal surah kat sini ni tujuan Quran turun adalah untuk bagi berita gembira. Jadi berita gembira penenang ni dia tak dapat kalau baca laju-laju. Mungkinlah macam tu kot, mudah-mudahan.
Okey, cantik. Korang ada jumpa benda baru? Ada nampak? Ada ni. Masih dah Afifah. Aku dulu. Sila Ustazah, Okey. Afifah. Kalau Said kutub, kalau yang ayat Al-Quran dengan doa tu, beliau relatekan dengan amalan dengan keimanan. Keimanan dengan amalan tu saling berkait rapat, saling memerlukan antara satu sama lain. Dia tak boleh kalau amalan je, kalau keimanan je. Kat mana ayat pasal keimanan? Kat mana ayat pasal amalan? Al-Quran, amalan yang berdoa tu Ustaz. Oh, berdoa tu amalan. Quran ni adalah iman. Iman. So bila kita baca Quran, sepatutnya dia menatijahkan doa, betul lah? Dia menatijahkan kita. Kena ada tindakan lah macam tu. Cause and effect. Cause and effect. Jadi orang yang rapat dengan Quran, dia akan jadi orang yang banyak berdoa. Subhanallah. Orang yang banyak baca Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Idza sa'alaka, dia banyak bertanya, dia banyak kembali pada Tuhan. Ayat tu kan lepas ayat pasal Quran, betul tak? Syahrul Ramadan kan. Kemudian ada ayat pasal doa. Jumpa dah. Al-Baqarah 186 186. 186. Oh, terima kasih Afifah. Funding yang sangat penting. Quran dan amalan berdoa. Okey, cantik. Oh, ini mahal. Okey. Ada lagi Fakrul? Anda nampak dekat ayat 9 tadi Ustaz. Dia mungkin dia ada munasabah dengan awal surah Kahfi dengan awal surah Isra. Yang mana kalau lihat dalam ayat pertama surah Kahfi menyebut tentang bagaimana kitab ni sebabkan tak ada kebengkokan dan menyebabkan orang yang terkesan dengan kitab dia akan berani untuk menyatakan kebenaran. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Dan kait dengan ayat 1, Quran ni dia akan memberikan kekuatan, dia akan menyebabkan seseorang itu mampu qayyiman di saat sekelilingnya banyak kerosakan untuk tetap menyatakan kebenaran. Ayat 1 mana ni? Ayat 1 surah Isra. Ayat 1 surah Al-Kahfi lah. Saya tahu kan, Ana cuba kaitkan pula dengan ayat 1 surah Isra. Yang mana kan daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa. Okey. Masjidil Aqsa kan pada ketika itu, maksudnya di sekelilingnya kan bukan dipenuhi dengan sama juga dengan Masjidil Haram, faktor sekeliling, faktor yang tidak membantu untuk berubah. Tapi Quran menyebabkan seseorang yang terkesan dengannya bangun. Nabi bangun daripada tidur dia tu. Menyatakan kebenaran. Nabi pergi dengan tu, Aqwam ayat 1 Al-Kahfi qayyiman. Kemudian ayat 1 Al-Isra. Ni siapa sebut? Fakrul Isra sebut Ana tak ingat siapa, tapi Ana baca tafsir dia tu. Ana lupa siapa. Ana kena semak balik. Kalau anda dapat jumpa beritahu. Maksudnya berani melawan arus. Berani melawan arus, faktor sekeliling tidak sepatutnya mengganggu sistem kepercayaan orang beriman. Sebab tu tenang ni penting. Sebab tu sekejap lagi kita akan bawa kepada faktor malam yang tenang. Tenang ni bukan sekadar tenang tak buat apa-apa. Tenang ni maksudnya dia tidak terkesan dengan pilihan majoriti manusia. Faktor sekeliling. Masjidil Haram majoriti kafir lagi masa tu, masa Nabi Isra. Tak boleh nak semayang pun. Masjidil Aqsa sama juga bawah Romawi. Faktor sekeliling kafir. Dia kekal bangun beri nasihat. Aqwam ba'atha tubuh dan jasad. Okey, cantik. Okey, terima kasih Fakrul. Next kita tengok doa sifat manusia yang tergesa-gesa dengan malam, siang. Apa korang punya dapatan? Korang rasa kan? Okey, sekejap. Setakat duk baca, famahuna ayatal lail. Apa maksud ayat ni? Allah sapu. Sekejap. Allah hapuskan tanda-tanda malam. Apa maksud ayatul lail? Maknanya dengan adanya itu tanda malam. Ana tengok tafsir dia sebut bulan Ustaz. Tanda malam tu adanya bulan. Bulan. Jadi maksudnya kami padamkan bulan, kami hilangkan function bulan. Kami hilangkan bulan, tak ada purnama, tak ada fasa, memang jadi gelap.
Kemudian kami bangkitkan tanda siang, iaitulah matahari. So Allah tak sebut bulan, Allah tak sebut matahari, Allah sebut ayatul lail, ayatan nahar. Mubsiratan, terang benderang. Untuk capai dua tujuan. Waktu siang untuk capai dua tujuan. Untuk cari fadlan min rabbikum dan walita'lamu 'adada sinin wal hisab. Oh no. Ini siang dan malam lah. Malam dan siang untuk fadlan dan adat. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Dan kami menerangkan. Okey. Dapatan korang sebab saya tak sempat baca. Saya tahu munasabah dia. Tapi nak dengar korang punya dapatan bacaan. Kenapa tiba-tiba daripada sifat tergesa-gesa berdoa, mendoakan keburukan kepada musuh yang kita emotionally tak suka kan? Tiba-tiba disebut, dan ingat Allah sebut malam dulu. Allah sebut malam dulu tu, maka dia mengikat kita dengan ayat 1 lah. Sebab ni kali kedua malam disebutkan selepas ayat 1, betul tak? Jadi ana rasa surah Al-Isra' ni dia bukan nak kata tema dia kegelapan. Temanya adalah ketenangan. Asra, perjalanan malam. Tema dia ketenangan. Sebab tu kat atas tu ayat sebelah tu gopoh gapah. Maka Allah sarankan kita bertenang. Cara bertenang malam lah. Kita kena buat sesuatu dengan waktu malam. Betul tak korang rasa? Korang rasa macam mana kan? Malam adalah waktu di mana kita bersama dengan keluarga, istirahat, tidak ada sebarang taklifan, tugasan, dihubungi majikan tak berlaku. Waktu kita berehat. Berehat itu sendiri adalah satu bentuk ketenangan kepada tubuh. Okay, so kalau maknanya 12 ni munasabahnya berbentuk cara nak elak ajulan. Iaitulah mewujudkan waktu untuk bertenang dengan melihat alam kot melihat kebesaran. So ini juga penting dalam situasi hari ni, ramai orang tertekan kot dia kena ada waktu untuk tengok ke langit, berfikir kan. Mungkinlah melihat kebesaran Allah di langit, tak boleh lentas daerah tak apa, tapi boleh melihat ke langit di musim orang tertekan. Ini penting ni. Melihat kebesaran Allah di langit di musim tekanan, di musim pandemik lah. Ini poin penting. Itu satu sudut pandang. Lagi. Kalau Al-Maududi Ustaz, Al-Maududi dengan Syed Qutb dia relatekan dengan manusia. Kalau Al-Maududi siang malam ni kan ada dua situasi kan. So manusia tu sendiri ada pelbagai ragam, pelbagai pemikiran, kecenderungan. So macam ada macam mukmin tu jangan anggap semua mukmin je. Ada kafir juga. Macam tu lah betul dah. Kalau dia sampaikan. Okay. I got it. Macam pelbagai. Okay. So kalau ayat 11 cerita pasal marah pada orang tak dapat hidayah. Pada orang kafir. Kita jadi marah pada orang kafir. Kita nak doakan dia punya kecelakaan kan. Marah pada orang kafir yang jahat. Maka datang ayat 12, manusia ni kena faham. Ada yang dapat hidayah. Ada yang belum dapat hidayah. Ada dalam gelap, ada dalam cahaya. Betul tak? Macam tu maksud dia, betul tak? Betul. Al-Maududi masuk sama siang gelap. Siang gelap ni, bulan purnama semua ni, dia represent hati manusia. Represent hati manusia. Maknanya kena terima dari satu sudut ada manusia dalam kegelapan. Ada manusia maksud dalam kegelapan, insya-Allah akan datang waktu siang. Dia perlukan masa. Hidayah tu perlukan masa. Effort kena teruskan. Hidayah perlukan masa. Teruskan menyampaikan. Cantik munasabah. Betul, Al-Maududi cakap yang siapa yang dapat cahaya tu perlu berusaha untuk sampaikan cahaya di hujung ayat. Sebab tu dia ada kaitan dengan tadi tu, sekejap lagi tu. Apa ti man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi. Bila dia ada effort untuk cari hidayah, kebaikan hidayah pada dia. Wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha, tu sekejap lagi. Okey.
Kemudian kita juga dapat cuba korang tengok siang ni sebagai kebenaran, malam sebagai kebatilan. Sebab Allah sebut malam dulu, baru siang. Maknanya akan ada satu episod wasubhi idza tanaffas, di mana mati akan berganti dengan hidup. Qayyiman, bangun. Aqwam, bangun. Ba'atha, ayat berapa? Ba'athna alaihim ibadan lana. Oh, cantik. Maknanya siang akan mengatasi malam, dan ia mengingatkan kita pada hujung surah, laqad ja'al haqqu wa zahaqal batila. Al-haq wal batil. Al-haq huwa an-nahar wal batil huwa al-lail. Oh, cantik, cantik, cantik. Litabtaghu fadlan min rabbikum, untuk cari fadla, kelebihan. Allah nak bagi kelebihan. Kalau Bani Israel faddaltukum 'alal alamin. Jadi umat Islam lah sekarang yang terpilih. Wali ta'lamu adada sini wal hisab. Okey, ada lagi tak? Anda nampak sudut pandang beza sikit Ustaz. Itu yang kita nak dengar tu. Anda nampak macam bila dihilangkan bulan tu, keadaan ni adalah keadaan bila kita tenang ni untuk kita dapatkan kekuatan. Sebab bila kita tenang, kita tak distract dengan banyak perkara. So kita dapat fokus kepada kekuatan-kekuatan yang kita perlu isi dalam diri kita. Yang mana dengan sebab kekuatan tersebut, bila datang di siang, kita dah ada kekuatan untuk bekerja di siang hari. Maksudnya peranan Quran tu adalah dia menyebabkan kita bertenang dan menyebabkan kita dapat kekuatan untuk kita bergerak kerja untuk berdakwah. Yang Ana punya malam sebagai waktu membina kekuatan menerusi Al-Quran, ayat 12, ayat 12. Menerusi Al-Quran, dan barangkali itu hikmah Quran turun pada waktu malam. Quran turun wa Qur'anan wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Hujung surah Al-Isra. Quran turun malam. Sebab orang yang baca Quran, dia kena letakkan diri dia kepada Quran, ya, sebagai orang dalam kegelapan, baru Quran bagi manfaat pada dia. Dia duduk dalam gelap, dia bila nak baca Quran, dia mencari petunjuk. Macam orang yang berada di waktu malam yang tak ada bulan. Sebab ayat ni cerita pasal bulan pun tak ada. Mungkin kita boleh kaitkan dengan mindset tadabbur Quran. Macam mana Quran boleh bagi kesan? Maknanya tak ada langsung cahaya. Sebab bulan pun dihapuskan. Mindset tadabbur Quran untuk Quran bagi kesan. Sebab tadi Allah bicara pasal Quran. Yang mana Allah Ta'ala bukan sekadar sebut pasal Quran, Allah sebut pasal Quran yang memberikan berita gembira. Tak semua orang gembira baca Quran. Dan ialah dari satu sudut, bila kita nak nasihat orang yang tertekan ni baca Quran, memang betul, itu bukan penyelesaian. Tetapi dari satu sudut juga memang betul. Tetapi betul tu adalah bila berlakunya apa yang disebut sebagai penghayatan, tadabbur. Jadi ada sebablah ayat sebelumnya sebut bukan hanya Quran, ayat sebelumnya sebut pasal kamu patut rasa gembira bila baca Quran ni. Okay, kita memang tak boleh pisah dengan hujung surah. Ini cabaran dia lah. Okey. Selesai. Okey, sekarang Allah cerita pasal kiamat. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Ana tak sebab baca sangat, ana punya literasi. Kalau korang ada dapatan bagi tahu, wa nukhrij lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Okey. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma. So cerita pasal kiamat, hisab. Tadi Allah sebut pasal hisab. Adada sinina wal hisab. Sekarang Allah sebut alaika hasiba. Hisab diri kamu. Maksudnya, adakah Quran sepatutnya menyebabkan kita memikirkan masa depan? Namanya akhirat. Sebab orang yang fikir akhirat, dia tak akan jadi ajula. Setuju tak? Penyakit. So kalau ajula, ayat 11, ayat 11, ajula, kita akan jadi ajula bila Quran hanya sekadar hiasan di rumah. Hanya hiasan di rumah. Tidak ada sifat yuwajubashir. Maknanya tidak ada tadabbur.
Sebaliknya, orang yang baca Quran yang akan diberikan Allah kemenangan adalah dia nampak jalan ke depan. Ini maksud waktu malam, kita tak tahu nak pergi mana, tiba-tiba dapat cahaya. So, apa maksud cahaya? Kita nampak bahaya kat depan lah. Kita nampak bahaya kat depan. Kalau tak ada cahaya, tak ada bulan, kita masuk dalam lubang. Dengan ada cahaya, apa cahaya? Inilah, ada bahaya dekat hari kiamat. Bahaya dari masa depan. Apa bahayanya tu? Akan ditanya oleh Allah. Hisab. Tadi akwam, kat sini qiyamah. Menarik tu. Qiyamah, bangun. So, orang yang dapat membuang penyakit ajula, ini adalah syifa. Ajula dapat diatasi dengan kita jangan nakkan negara, nakkan kuasa, nakkan Israel, nakkan pemerintahan dunia, tapi kita diajar untuk nampak ada hari pembalasan. Tercantaslah penyakit ajula tu. Kita nampak nikmat di akhirat, bukan nikmat di dunia saja. Okey, cantik lagi. Qira kitab. Anak macam tu dah. Okay, sampai ayat 16 17 Ustaz. 17 Okey, sekarang ayat 15. Mana tak ada. Orang yang dapat tunjuk, dia memberi kebaikan petunjuk itu pada dia sendiri. Tetapi siapa yang sesat, kesan buruk sesatan tu akan ditanggung oleh dirinya sendiri. Okay, saya tak sempat baca apa permainan bahasa kat sini. Lengguk bahasa ni tempat study. Yang kedua, wala taziru waziratun wizra ukhra. Kenapa penting wala taziru waziratun wizra ukhra? Setakat nak duk terfikir nama Israel tu. Nabi Yaqub takkan tanggung dosa penjenayah-penjenayah ni. Walaupun mereka mendabik dada kata kami anak-anak Yaqub, Bani Israel, no. Baginda berlepas diri daripada diorang. Sebagaimana Nabi Nuh takkan dipertanggungjawabkan. Sebab jadi ada cerita Nabi Nuh ni, jadi ada cerita Nabi Nuh balik. Min ba'di Nuh, ayat 17 kan. So, Nabi-Nabi tidak akan dipertanggungjawabkan dengan kesesatan kaumnya. Ayahnya, ayah Nabi Ibrahim, anak Nabi Nuh. Macam tu juga Bani Israel. Kod, saya rasa macam tu lah. Boleh dilihat di sudut tu lah. Tak baca banyak lagi ni, setakat ni macam tu lah. Kenapa, apa relevan ayat wala taziru waziratun wizra ukhra? Sebab ayat-ayat awal tadi dia sebut zuriat Nuh. Jadi zuriat Nuh menunjukkan diorang claim diorang zuriat Nabi Nuh. Jadi okey. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Okey. Wa ma kunna, kami tidak akan azab mana-mana kaum kecuali kami akan bangkitkan dahulu ba'atha kali kedua ni. Nab'atha rasula, seorang rasul. Okey, macam mana korang nampak? Ini first time Allah sebut rasul. Bunyi apa tu? Siapa tu? Tak ada. Tadi Kenapa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Korang rasa apa relevan ayat ni? Wa ma kunna, kami takkan azab. Sebab tadi kan Allah cerita pasal Bani Israel dalam neraka Jahannam. Bani Israel terima Taurat Ustaz. Yang wala taziru waziratu wizra ukhra ni. Al-Maududi ada, saya tengok faham kan. Maududi banyak apa atas penyelewengan Taurat yang diorang lakukan. So seolah-olah mereka telah mengharapkan keburukan menimpa diri mereka sendiri. Macam itulah ayat Maududi. Mereka menolak Taurat, so mereka mendatangkan keburukan pada diri diorang sendiri. Seolah mereka macam dah wish yang akan keburukan menimpa kepada diri. Sebab sebelum tu kan ada ayat wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Dengan ayat sebelum tu lagi yang apa Iqra kitabak. Yang tu dengan yang setiap insan akan gantung catatan amalannya di tengkuk masing-masing kan. Kalau Al-Maududi relate kan lah.
Macam mana sekali lagi Maududi kata? Diorang terima kitab Taurat, so diorang selewing. Diorang Kitab tu, selewing. so diorang macam seolah-olah wish untuk keburukan menimpa diri mereka sendiri dengan Diorang penyelewengan memilih Taurat tu. untuk diri mereka ditimpa keburukan. Okey, saya nak poin baru ataupun yang wow sikit. Okey. Dia ada kaitan dengan Bani Israel terima Taurat dan Nabi Musa tu rasul. Okey, wa ma kunna mu'adzibi, kami tidak akan azab Bani Israel dunia dan akhirat, melainkan sebenarnya kami telah utuskan mereka rasul dan menurunkan Taurat. So mereka yang cari nahas. Okey, got it. Mereka yang cari nahas. Kamu Bani Israel yang cari nahas. Sebab once Allah utuskan Rasul, bila Allah utuskan Rasul, dia adalah untuk membawa lawan kepada azab, iaitulah barakah. Barakna haulah. Ayat 1. Waktu Rasulullah, Allah utuskan pergi ke Masjid Al-Aqsa. Sebab akan ada kerosakan. Bani Israel akan buat rosak kat situ. So should be mereka taat pada Rasulullah bila Rasulullah hijrah. Tapi diorang yang cari pasal. Nak bunuh Nabi, nak racun Nabi. So jangan salahkan Allah lah. Gitu kot. Boleh? So kita boleh katakan ayat 15, ayat 16 ni, dia nak katanya buruk ni kamu yang pilih. Buruk ataupun kesudahan tak baik ni, neraka ni, dia bukan Allah punya takdir. Manusia yang pilih. Allah tak buat manusia ni untuk Allah beri keburukan. Keburukan tu, kesesatan tu dia yang pilih. Wa man dhalla. Kan? So wa idza aradna. Jadi bila kita faham konsep 15 ni, kita takkan salah faham ayat 16. Kami nak musnahkan. Sebab kami hanya akan musnahkan bila kamu tidak menerima Rasul. Dan bila Rasul diutuskan, bukan tujuan untuk azab. Lawan kepada azab adalah nak bagi kebaikan, nak bagi barakah. Bila kamu tolak barakah, baru kami azab. Gitu. Sebab apa kamu tolak Rasul? Sebab kamu nak mutraf, nak hidup mewah. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin waja'alnakum aktsara nafira. Memang hidup mewah, budaya hidup mewah, materialistik, mutraf. Ayat 16, mutraf. Budaya hidup Zionisme adalah fitnah Dajjal, materialisme. Okey, pukul 12 dah. Alhamdulillah. Okey, korang ada apa-apa lagi pandangan-pandangan? Tanasuk. Jadi kita boleh katakan konsep azab, keburukan yang berlaku kepada sesuatu kaum adalah kerana pilihan mereka sendiri. Orang kata dah lampu merah, jangan pergi. Dia pergi juga. Dia accident. Dia nak salahkan siapa? Fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra. Jangan duk salahkan orang. Aku dah pesan dah pun. Rasul dah datang dah. Jangan langgar lampu merah, kau langgar juga. Jadi dia macam mengukuhkan makna in ahsantum li anfusikum. Kan wa in udtum udna. Oh, cantik ayat 15. Ayat 16 mengukuhkan konsep membuat pilihan. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha. Allah sebut fujur dulu, manusia majoriti. Majoriti manusia pilih fujur. Sebab tu Allah in ahsantum li anfusikum. Okey, alhamdulillah. Fafasaqu, perkataan fasik. Setakat nak duk baca-baca, perkataan fasik ni banyak Allah sebut ada kaitan dengan Yahudi. Dalam surah As-Saff, lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum innallaha la yahdi Allah la yahdi qaumal fasiqin, kan. Kemudian dalam surah Al-Jumu'ah, mathalul ladina humilut tawrah thumma lam yahmiluha
Kamathali al-himar yahmil asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladina apa nak tak ingat dah. Fasik ni setakat anak punya bacaan banyak ayat-ayat merujuk kepada Yahudi. Fasik bolehlah kita cuba tengok nanti ayat-ayat fasik merujuk kepada Yahudi. So dia mengukuhkanlah. Fadammarnaha tadmira. So apa yang berlaku kepada Bani Israel di akhir zaman hanyalah kitaran sejarah sahaja. Betul tak? Dia hanya benda, dia bukan benda baru. Dia adalah, mereka tak belajar daripada sejarah. Mereka tak belajar daripada sejarah. Orang-orang terdahulu dah dimusnahkan bila perangai sekian. And then you repeat the same. Jadi sunnatullah. Sunnatullah pada memusnahkan kaumnya. Pada memusnahkan sesuatu kaum. Jadi Allah tu dia memang sifat begitu. Dia memang akan melakukan peraturan. Macam siang malam itu peraturan yang tak akan berubah. Jadi manusia pun sama. Kalau dia fasik, dia mutraf, dia akan jadi tenggelam. Dia adalah matahari yang akan tenggelam. Dia adalah malam. Tapi bila dia aqwam, bila dia ibadah lana, Allah akan ba'ath. Allah akan jadikan matahari itu terbit. Jadi the rise and fall, the rise and fall of civilization. Dengan hanya tengok matahari terbit, matahari terbenam. Matahari terbit, matahari terbenam. Oh, dia akan mengingatkan kita pada Zulkarnain. Maghrib asy-syams, matli' asy-syams. Zulkarnain punya pemerintahan. Should be begitu. Pemerintahan Islam. Okey adik-adik. Fakrul biasa tidur apa? Anak biasa tidur awal Ustaz. Pukul 9, lepas tu pukul 12 malam Ustaz. Okey, sorry. Dia tak apa Ustaz? Anak daga memang macam tu lah. Fifah biasa tidur lewat ke? Siang Fifah banyak research nak kena buat tu. Tak ada saya Ustaz. Sorry lah Fifah. Okey. Harapnya kalau terbeban tu beritahu lah. Jangan segan-segan. Okey. Fahaqqa alaihi alqawl. Okey, tak ada apa rekod dia. Adik. Adik sampai 17 ke 16? 17. Wa kam ahlakna minal qurun min ba'di Nuh. Cantik ayat 3 Nabi Nuh. Zuriat Nabi Nuh, bukan Nabi Nuh. Zuriat Nabi Nuh. Dan sekarang ayat 17 juga cerita zuriat Nabi Nuh. So nampak sangat ayat 3 tu nak katanya bukan cerita zuriat Nabi Nuh, tapi cerita zuriat Nabi Nuh yang kami musnahkan. Lepas tu kita kata hari itu sindiran. So tugas kita adalah ayat 17 kita hubungkan dengan ayat 3. Wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Khabiran basir. Wa kafa bi rabbika. Okey, ada apa lagi adik-adik? Fifah dengan Fakrul? Tak ada Ustaz, kalau saya tak ada. Cantik. Fakrul? Tak ada? Okey, terima kasih banyak Fakrul, Afifah. Jazakallah khairan kathira atas masa korang. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.